Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita bincang surah yang ke-8 iaitu surah Al-Anfal, kita ada nota surah Al-Anfal kat situ. Kalau yang tak ada lagi boleh ambil. Okey. Surah perbincangan dalam Quran ni adalah huraian surah Al-Fatihah. Faham tak? Mana perbincangan dalam Quran ni adalah huraian kepada surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, Allah ada sebut 4 golongan sesat yang kita kena belajar dan kita kena usaha untuk menjauhi, mengenali, lepas tu menjauhi. 2 duduk dekat Al-Maghdubi, 2 lagi duduk dekat Ad-Dhalin. Al-Maghdubi ni orang-orang yang dimurkai kerana degil. Ad-Dhalin orang-orang sesat kerana jahil. Al-Maghdubi dengan Ad-Dhalin ni ada 4 golongan. Mana 2 bawah orang-orang yang dimurkai, 2 lagi bawah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai itu siapa dia? Yahudi musyrikun. Yahudi musyrikun. Kenapa? Kedegilan. Kedegi. Kalau orang-orang sesat kerana jahil 2, iaitu Nasrani, Nasara, munafiqun. Kita nak sebut, sebelum kita nak ngaji surah ni, nak sebut hubungan antara surah-surah ni. Surah Al-Baqarah Yahudi, sebut secara umum tentang nak pengenalan orang Yahudi. Surah lepas tu surah Al-Imran Nasrani. Mana golongan sesat yang kedua itu golongan Nasrani. Lepas surah Al-Imran surah apa? Surah An-Nisa, munafik, Al-Munafiqun. Lepas tu surah apa tu? Al-Maidah. Al-Maidah dia sebut belaka. 4 ada. Yahudi ada, Nasrani ada, munafiqun ada, musyrikun ada. 4. Lepas tu surah Al-An'am khusus bab Arab Mekah. Selesai surah Al-An'am, makna Allah sebut dah 4 golongan. Kita mengaji dah 4 golongan ni, ciri-ciri dia. Lepas tu surah apa? Kalau dah kenal 4 belakang ni, maka masuklah surah Al-A'raf, surah buat kerja. Lepas mengaji kena buat kerja pula. Kerja apa? Menyampaikan apa yang kita faham. Surah Al-A'raf, surah buat kerja. Kan? Apa kaitan surah Al-A'raf dengan surah hak kita ngaji ni? Kita buat kerja ni, kalau tak ada orang ganggu, tak apalah. Ada orang ganggu tu lah wujud cara yang kedua.
Asal dia jihad ni menyampaikan wahyu kepada orang lain. Makna asal jihad tu, mukadimah dia, asal dia ialah menyampaikan wahyu kepada orang lain. Tapi kalau tidak wujud rintangan, maka itu kekal lagu tu lah, sampai bila pun. Tapi biasanya akan berlaku rintangan, kan? Hendak dibunuh, kan? Hendak dibunuh. Maka wujudlah surah Al-Anfal tu untuk menerang kemuncak jihad. Al-A'raf mukaddimah jihad, iaitu bercakap. Surah Al-Anfal dengan surah Taubah ni satu tajuk, iaitu jihad qital, pedang. Makna kalau jenis, makna bila ni jenis tak boleh pakai mulut. Pakai mulut tak boleh pergi. Pedang yang boleh. Jangan tak. Selagi mana mulut boleh pergi, mulut. Hak bahagian mulut tak boleh pergi, pedang. Ni surah ni. Jadi tengok ada kaitan. Dia comel ni. Kita boleh cerita ke orang. Surah Al-Fatihah beritahu 4 golongan. Kan? Lepas tu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal atau Taubah ni setajuk qital. Kenapa duduk selepas surah Al-A'raf? Al-A'raf ni surah sampai belaka dengan penuh keberanian dan kesabaran. Dia serana sebelum kita mengajar daurah, memang tak faham tajuk ni. Faham surah-surah ni. Nak kait antara surah-surah ni, ngajilah pula kita tak. Nak faham tak? Dulu tak. Lepas ngaji baru faham. Comelnya Quran ni. Lepas ni. Macam satu cerita yang menarik ini. Dia satu step. Macam ada dalam dakwah ni, dia step dia. 1, 2. Mula-mula dakwah ni kena kenal dulu golongan sesat. Takut-takut kita golongan sesat. Nak dakwah orang lain, kita tak kenal sesat. Nak dakwah orang hak betul, kena tahu betul dulu sesat tu. Takut-takut kita dakwah ke arah sesat, sebab kita tak kenal 4 golongan ni kan. Jadi sampai masuk surah Al-A'raf baru kita kena bercakap. Dah kenal 4 golongan ni betul-betul, baru kita kena mulakan percakapan ya. Tapi secara kesimpulan dia, kita belaka ni di antara 3 golongan je. Walaupun 4 tapi 3 je ni. 4 pun 3. Macam mana nampak jadi 3 ni? Lagi ni. Kalau kita hak kita berjuang tu adalah daripada wahyu, daripada Allah dan Nabi, mana golongan beriman. Syarat dia, hak yang kita jajah tu hak Allah, hak Nabi. Sangat susah untuk jajah hak Allah, Nabi. Golongan beriman. Akhirat. Beriman dan maksud dia akhirat. Tapi kalau kita sangat susah juga. Tapi bukan hak Allah, hak Nabi. Nama Allah Nabi, tapi bukan Allah Nabi, hak dia. Macam Arab Mekah Arab Mekah nama ajaran Ibrahim, tapi nama saja. Bila cek tengok, bukan ajaran Ibrahim, ajaran dia. Nama saja Ibrahim. Tapi sangat mati, sangat susah tu. Sangat susah. Kan? Maka tidak dikira golongan beriman akhirat, tapi golongan Arab Mekah. Mana hak dia sangat susah, tapi bukan hak Allah, hak Nabi, hak dia. Dia 2 golongan ni, macam 2. Satu hak berkitab, satu hak tak berkitab. Hak berkitab tapi batin. Ada tulisan juga hak batin, hak dia jaja tu barang batin. Arab dia di golongan Nasrani, Yahudi Nasrani. So lagi kitab tak ada kitab dia Arab Mekah. Tapi sangat susah. Tapi bukan hanya pejuang hak Allah, hak Nabi, hak dia. Pakai nama Allah, pakai nama Nabi, tapi hak dia.
Susah juga, sangat susah juga, sangat mati juga. Tapi tidak dikira maksud dia akhirat, maksud dia dunia. Maksud dia dunia. Bila kita kata akhirat tu mulut sajalah. Akhirat ni tak boleh, mesti hak Allah, hak Nabi. Kalau bukan Allah, hak Nabi, hak demo, hak dia, maka dia tidak dikira orang akhirat, orang dunia juga. Walaupun bersusah payah, walaupun keluar infak, walaupun keluar duit, walaupun kan siap berdoa di Kaabah lagi, macam Abu Jahal kan. Ya Allah, kita akan ngaji surah Al-Anfal ni tentang kesalahpahaman kita tentang Arab Mekah ni. Dia tolak Allah ke ataupun dia tak tolak Allah tapi dia campur. Dalam surah Al-Anfal ada cerita dalam hadis Abu Jahal ni dia ibarat macam pegang kelambu Kaabah tu. Ya Allah, berilah kemenangan kepada pihak kebenaran. Jadi perang-perang ni barang jarang berlaku. Dia tahu hak perang-perang tak boleh minta kepada roh, minta kepada Allah. Jadi dia minta ya Allah. Tapi Allah makbul. Cuma lik orang lain, lik Rasulullah. Mana Rasulullah betul? Rasulullah betul. Ada satu kata-kata yang dikongsi dalam WhatsApp ma ukhidha bila ta'abin zahaba bila sababin. Kan? Sesuatu yang diperolehi ma ukhidha bila ta'abin zahaba bila sababin. Sesuatu yang diperolehi tanpa susah payah akan mudah hilang tanpa sebab. Apa kaitan dengan surah ni? Surah ni, para sahabat ni, dia berjihad dengan susah payah. Susah payah. Kan? Susah payah. Betul tak? Dia berjihad ni senang ke? Antara pasal perang ni, senang ke susah payah? Susah payah. Bila susah payah, bila silap pembahagian, oh bahaya. Boleh menyebabkan peperangan. Jadi Allah beritahu dalam surah nak beritahu, mu tak boleh kecek banyak. Bila Badar ni menang, perang Badar ni menang, dan keuntungan antara pasal perang ni banyak. Jadi golongan muda kata dia kena lebih, golongan tua kata dia kena lebih. Masing-masing bagi hujah masing-masing. Jadi Allah turun surah ni nak elak daripada berlaku hak tak sepatutnya. Sebab susah payah ni kan. Kalau silap pembahagian boleh jadi bala. Padahal kita ni nak jadi pejuang agama, jadi balas sama kita pula. Jadi Allah beritahu dalam surah Al-Anfal ni sebab apa? Allah kena bagi, bukan mu kena bagi. Kenapa? Hak paling utama sekali ialah sebenarnya mu tak say berlaku perang Badar. Hak tu utama sekali. Kan tu tak, sahabat bukan Nabi dan para sahabat tak suka bahawa dia keluar ni untuk perang dengan orang bersenjata. Nabi dan sahabat ingat asal dia maksud keluar itu untuk halang Abu Sufyan saja. Kan? Tapi Abu Sufyan dapat tahu bahawa orang Madinah sudah tahu pergerakan mereka. Jadi orang Madinah dalam keadaan nak pergi halang Abu Sufyan. Kan? Call atau satu utusan beritahu kepada Abu Jahal, kata mu kena tolong kami sebab kami ni Puak Madinah ni nak sekat kami. Atau keluar 1,000 orang tu. Jadi bila perang ni menang, sahabat lupa bahawa berlaku perangan ni bukan kes mereka. Allah tetapkan. Kalau kerana mereka saja, memang tak segi perang, tak segi. Sebab kalau nak pilih dua antara dua ni, mesti pilih hak tak senjata. Sebab kita 300 orang. Itu benda yang paling comel dalam surah ni bagi anak lah, orang lain tak tahulah. Mimpi Nabi ni benar ke salah? Benar. Mimpi Nabi ni benar. Dalam mimpi Nabi kan, memang perkiraan dalam jumlah unta tu boleh gambar dah jumlah
orang yang datang nak serang, nak tahan apa tu, nak tahan Rasulullah daripada ganggu Abu Sufyan ni, kira-kira 1,000 orang. Kan, tengok jumlah unta. Perkiraan orang Arab mana ni? Agak-agak dia berapa orang hari ni? 1,000 orang ni. Tapi Rasulullah bermimpi. Dalam mimpi tu jumlah sedikit. Jadi sahabat ni yakin dengan Nabi, sehingga walaupun perkiraan-perkiraan tu dah 1,000, tapi bila Nabi kata sikit, lebih yakin Nabi mimpi tu. Lepas tu yang kedua, bila sahabat tengok secara zahir, nampak sikit juga. Ada isu dia sekarang ni bukan sedikit, ramai. Tapi yang nampak sedikit, isu dia ialah kita kata mimpi Nabi ni benar. Tapi macam mana ni? Konteks ni kita tak hurai ke orang. Kita faham dah, kita tak akan ragu kan. Mimpi Nabi ni benar, tapi nak hurai ke orang tu macam mana dalam konteks ni? Sebenarnya benar. Memang sedikit pun. Sebab yang Nabi tengok dalam mimpi tu ialah ibarat Nabi tengok orang yang mati dalam peperangan tu, yang sebab yang hidup lagi tu akhirnya masuk Islam. Yang ni nampak tu ialah jumlah yang akan mati kafir. Orang 70 orang. Malah 70 orang tu dia nampak hak mati kafir. Hak lain Nabi tak nampak. Sebab apa? Bakal masuk Islam. Betul tak? Jadi Allah hanya menzahirkan ke Nabi dalam mimpi dia ialah orang yang mati dalam peperangan tu. Di mana dia ni memang confirm mati, confirm masuk neraka selama-lamanya. Sebab apa? Dia mati kafir. Hak yang tak nampak tu, satu hari nanti mereka akan beriman berlaku. Begitu juga sahabat Nabi kan, nampak sedikit pun hak yang bakal mati kan. Jadi sebenarnya sahabat Nabi tengok sedikit tu sebenarnya nak bagi nak bagi perasaan berbuat-buat nak perang. Kalau tengok banyak jadi macam tak wani pula. Tuhan nak buat takdir ni, perang mesti berlaku kan. Cerita dia. Sebab tu pada jawab kali sedap kita tu. Mereka bertanya kepada engkau, yas'alunaka. Baik, masuk Islam. Mereka bertanya kepada engkau, yas'alunaka, tentang harta rampasan perang. Tentang harta rampasan perang. Jadi dakwah surah ni apa? Dakwah intipati. Tema dia dua, satu jihad, satu pembahagian harta peperangan. Satu jihad, satu pembagian harta peperangan. Kul, katakanlah, al-anfal lillah war rasul. Harta rampasan ini milik Allah dan milik Rasul. Maksud dia ialah yang berhak menetapkan harta rampasan perang ini adalah wahyu, bukan kamu, wahyu Allah. Kenapa? Nanti dia beritahu sebab-sebab dia. Kalau dalam muka surat 2 tu dia ada. Muka surat 2 tu bawah. Tujuh sebab mengapa harta rampasan perang perlu dibahagi mengikut ketentuan Allah. Kenapa? Hak salah satu dia tu lah. Kan 7 perkara. Yang kita kena ingat asal, kita ingat. Kenapa dia hak asal kena ingat?
peperangan ni siapa yang buat berlaku? Muka Allah Ta'ala. Mutaksir sebenar Allah. Jadi kena ikut Allah. Memang kena ikut Allah pun. Tapi nak kata sebagai kuat hujah. Jadi bila sebut lagu tu, jadi malu belaka. Tak apa. Masa sebelum Allah sebut ni, duk rasa kita. Dia nampak susah dia lah. Kita yang. Kalau bukan kita yang. Bila kata, memang tahu dah hak tu hakmu. Tapi kalau ikut asal pun nak perang. Sengak. Sengak pun kata masa Kelantan. Sengak apa? Bila kalah tu. Senyap dik. Sengak apa? Senyap dik. Bunyi sedap je. Tak sebut tak mana. Senyap kote. Mana kalah mulai memang sangat kita patut kita yang. Bila Allah sebut mu nak perang, mu tak say sebenarnya kan? Malu. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi peperangan ni kan, dia jihad ni dia dua. Satu bilisan, satu bisinan kan. Satu bilisan, satu bisinan. Lepas tu apa kaitan dengan apa tu apa kaitan agama ni? Asal dia ialah nak perjuangkan tauhid dan risalah. Dia tiga, tauhid, risalah, akhirat. Nak perjuangkan tauhid, risalah supaya selamat di akhirat. Tauhid, la ilaha illallah, risalah, Muhammadur Rasulullah. Dan dua tu selamat akhirat. Jadi tiga yang dipati Quran. Tauhid, risalah, akhirat. Sebut nak berjuang ni, dia perlu ada kenderaan dia. Betul tak? Perlu ada dia punya apa? Tindakan tu. Macam mana nak berjuang? Tindakan tu. Tindakan tu untuk berjuang tauhid, supaya tauhid ni tersebar luas kepada diri kita dan orang lain. Maka perlu ada tindakan. Betul tak? Cadang tu boleh. Cadang apa? Cadang kita nak orang mati selamat belaka. Cadang. Tindakan dia? Tindakan tu jihad. Asal dia nak selamat kita dan orang lain daripada mati masuk neraka. Tu asal. Nak menyelamatkan diri kita, orang lain. Nak menyelamatkan diri kita, orang lain tu mesti dengan apa tu? Apa dia? Tauhid. Mesti risalah. Kan? Lepas tu barulah dengan tauhid risalah tu lah kita dapat keselamatan dan kesenangan di akhirat esok. Lepas tu tindakan dengan apa dia? Tindakan dengan apa dia tu? Jihad dia panggil. Jihad ada muqaddimah, ada kemuncak. Iaitu bil lisan. Lepas tu kalau diganggu, dihalang, maka bisinan. Hubungan dia. Kita kena sebut sabar lagu ni, biar kita nampak, biar ayat-ayat Quran ni biar kita nampak ke mana ni, dari mana ni. Kena faham waktu agama Islam ni macam kapal terbang. Nak bawa penumpang tu ialah apa dia? Nak bawa ke mana tu? Nak bawa ke balik akhirat selamat. Tiket dia ialah tauhid, risalah. Masuk dia akhirat. Tauhid, risalah, masuk dia akhirat. Dia kena sayap. Sayap kanan, jihad. Sayap kiri, infak. Dia gitu, kena faham gitu. Jihad kepada dia bil lisan, bisinan. Lepas tu infak. Infak sayap kiri. Jadi jihad ni dia bukan asal. Dia bukan maksud. Tauhid tu maksud. Tauhid tu maksud. Jihad bukan apa tu, perang bukan maksud. Bukan masuk agama. Tauhid tu masuk agama. Kita faham boleh. Dia kata fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, campur jaga hukum. Jadi takwa ni mana? Takut campur jaga hukum. Kalau tak takut campur jaga hukum, bukan takwa. 7 langkah ke syurga kan? Datang, duduk, dengar, faham. Datang, duduk, dengar, faham, takut, tinggal, selamat. Kan? Datang, duduk. Datang mesti duduk. Kan? Kalau diri lengah pula ustaz. Kan?
Duduk bukan duduk saja, ada maksud nak dengar. Bila dengar, faham. Bila faham, takut. Bila takut, tinggal benda-benda yang membahayakan. Bila tinggal, selamat. Tujuh langkah. Kena ingat tu. Kalau kita mengajar nak acting tu, ngapa belakang? Datang, duduk, dengar, faham, takut, tinggal, selamat. Jadi takwa ni, orang sebut belakang, takwa ni. Tapi kalau tak ngaji makna, takwa ni Nabi kata hahuna, di sini. Hahuna, di sini. Jadi takwa ni bukan lafaz. Dia ada makna. Bukan lafaz saja. Takutlah ni bukan takwa. Takwa ni dia mesti ada dengar. Kan? Lepas tu dengan dengar tu faham. Dengan faham tu takut. Dan berkesan lalu tinggal benda-benda yang membahayakan. Barulah makna takwa. Lepas tu kata takwa ni, kalau pada orang yang tidak mengaji ni, wahyu ni, takwa ni baru lafaz, bukan makna. Kita nak makna, hak ni selamat. Makna, hak selamat. Macam mana nak faham lafaz dengan makna? Api. Kan? Apa dia yang bakar? Api pada lafaz ke API ataupun pada makna? Hak kita nampak tu. Hak kita nampak bakar tu kan? Hak tu bakarnya. Kalau pada lafaz API kan, ataupun sebut api, tak ada bakar benda tu. Jadi makna dia yang beri kesan kat hari esok ialah takwa pada makna, bukan pada lafaz. Pada lafaz ni TAKWA kalau bahasa Melayu. Bahasa Arab taqaf wawiyah. Kan? Sebut tu bukan makna tu. Yang kata Allah menyelamatkan orang bertakwa tu bukan pada lafaz. Hak makna. Hak makna tu dia menyelamatkan. Makna tu kena ada tadilah. Datang, duduk, dengar, faham, takut, tinggal. Jadi dia kata takutlah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan sama kamu. Makna perbaiki hubungan sama manusia ni kan, akan tercapai pada hakikatnya apabila ada takut ke Tuhan. Ada takut ke Tuhan kan. Lepas tu pula nanti kita akan jumpa dalam surah Al-Anfal ni undang-undang kita. Dalam menyampaikan pun ada undang-undang. Dalam berjihad pun kena ada undang-undang kan. Dia ada 11 undang-undang. Muka surat 1 dan 2 dia ada istiqamah, taat kepada khalifah, bersedia menyambut cabaran bila masa tu semua. Dia ada 11 sebenarnya. Hak 12 ni tak. 12 ni tajuk lain. Dia 12 silap. Apa yang perlu dilakukan dalam terhadap tawanan. Dia tajuk lain. Dia sebelah ya. Potong satu. Potong. Dia sebenarnya bukan 12, sebelah ya. Dia tajuk lain. Dia bukan undang-undang ni. Apa yang perlu dilakukan terhadap tawanan, bukan undang-undang. Dia sampai sebelah ya. Iaitu betul-betul melumpuhkan musuh. Dia sebut belakang ni. Cuma nombor tak ada lah. Kita kena 1, 2, 3, 4. Surah Al-Anfal ni pendek tapi sebelah undang-undang dia sebut. Tak sampai lagi kan, baru mukadimah ni. Lepas tu dia kata wa ati'ullah, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul jika kamu golongan yang beriman, in kuntum mu'minin. Jadi taat ni wajib. Makna taat mesti ada makna ikut, dan ikut mesti ada makna serupa. Dia taat, ikut, serupa ni tiga dalam satu. Dia package.
mesti ada makna taat ni wajib. Dalam taat mesti ada makna ikut, dan ikut mesti ada makna serupa, sama dengan Allah dengan Nabi. Dan inilah makna akhlak kepada Allah dan Nabi, kan? Dalam surah Al-Fatihah ada menyentuh akhlak dengan Allah dan akhlak dengan Nabi. Surah Al-Fatihah pendek ya, tapi ada menyentuh akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi. Mana dia akhlak dengan Allah dalam surah Al-Fatihah? Mana kalau tak ada ni, dia tak akhlak dengan Allah sebenarnya. Walaupun dia akhlak dengan manusia je, dengan Tuhan tak akhlak mana? Iaitu makna Hamid 7. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Makna dalam konteks berhajat ni, kalau ada selain pada Allah, makna tidak berakhlak kepada Allah. Mana orang yang syirik ni tidak berakhlak dengan Allah. Sampai bila dia berakhlak dengan Allah? Sampai dalam konteks berhajat ni kepada Allah saja, barulah dikira berakhlak dengan Allah. Berakhlak dengan Nabi mana? Surah Fatihah. Dia jujuk. Selepas iyyaka nasta'in, tu akhlak dengan Nabi. Sebab tu binan nabiyyin. Kita dikira berakhlak dengan Nabi apabila hak dia lah kita ambil. Bila tinggal hak dia ambil hak lain, maka kita tidak dikira lagi berakhlak dengan Nabi, kan? Minta dah, Nabi bagi jalan kita, lepas tu ambil hal lain, tak berakhlak dengan Nabi. Comel no? Kita tak perasan juga surah Fatihah tu ada sentuh berakhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi. Makna akhlak tu, mana bila akhlak dengan Allah ni kepada Allah saja, betul dah. Mana kalau kita syirik tak berakhlak dengan Allah. Lepas tu kalau tak berakhlak dengan Allah, tak berakhlak dengan Nabi, nak selamat lagu mana? Kan? Kita kena faham maksud akhlak tu bukan tak ada kita. Tak ada kita ni, kodang kita kena tak ada Allah Ta'ala baru tepat. Lepas tu bab dalaman ni kan, kena tengok Quran. Bab luar dia kena tengok Nabi. Kalau orang lain bukan neraca, lari, neraca tu lari jadi. Jadi dia kata, sesungguhnya, dia kata apa tu, sifat khusus mukmin, ya. Sifat khusus mukmin yang mantap imannya dan kukuh lagi sempurna keyakinannya ada 5. 1, takut apabila disebut nama Allah. Takut apabila disebut nama Allah. Hanya saja, bila nama ni hanya saja, al-mu'minun pada makna itu bukan pada lafaz. Hak kita pada lafaz. Tuhan kata hak yang selamat itu pada makna. Ialah orang-orang yang apabila disebut Allah, wajilat qulubuhum, gementar hati mereka. Gementar hati mereka. Gementar hati mereka. Wajilat qulubuhum. Alamat 1, mukmin 1. Alamat iman mantap 1. Lepas tu alamat iman mantap 2 ialah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayatnya. Mana ada hubungan dengan Quran. Jadi alamat kemantapan seorang ini mesti ada hubungan dengan Quran juga. Zadatsum imana, menambah mereka keimanan. Jadi Tuhan nak beritahu kat sini ialah apabila seseorang itu beriman, mesti ada bahagian dalam hidup dia ni mendengar wahyu Allah daripada orang lain. Mesti ada.
Nabi ada. Siapa dia baca ke Nabi? Jibril. Sahabat ada. Siapa dia baca ke sahabat? Nabi. Jadi Nabi kita faham dah. Sahabat ni beriman tak? Ada mana iman? Ada. Sebab apa? Sebab dia ni rapat dengan Nabi, nak selalu mendengar wahyu Allah daripada Nabi. Zadathum iman, akan menambah iman mereka. Takut kepada Allah. Lepas tu sentiasa ada hubungan dengan Quran. Makin mengaji makin takut, makin mengaji makin takut, makin bertambah iman. Kan? Lepas tu nak kata apa? Nak kata dalam konteks agama ni menuntut kita ikhtiar. Iman ni satu yang kena ikhtiar juga. Bagi apa? Bagi dengan wahyu Allah. Tadi kita datang duduk dengar faham takut dengan selamat tu. Ikhtiar tu kena ada. Duduk dalam zon ikhtiari. Lepas tu serah ke Tuhan. Duduk dalam zon ikhtiari, lepas tu serah ke Tuhan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan buat apa Allah suruh, itu serah ke Tuhan. Lepas tu dia kata, sifat yang keempat, tadi bertawakal, yang ketiga, yang keempat dia kata alladzina, dan orang-orang yang yuqimunas salah, mereka mendirikan solat. Mereka mendirikan solat. Dan dari apa yang wa mimma, dari apa yang telah beri rezeki kami kepada mereka, mereka menafkahkan. Salah satu syarat peperangan mesti baik dengan Allah, mesti baik dengan manusia. Baik dengan Allah, alamat dia solat. Baik dengan manusia, alamat dia zakat. Salah satu sebab persyaratan masa di Mekah tu belum diisytiharkan jihad, belum dibenarkan jihad, sebab persyaratan untuk jihad ni tak sempurna lagi waktu tu kat Mekah. Jadi bila ada lima-lima ni, jadi infak ni, dalam konteks ni infak apa ni? Infak fisabilillah. Bila sebut infak fisabilillah, kadang-kadang kita tak faham. Mana tak faham tu? Dia ada infak untuk dunia orang lain, infak pahala. Ada infak untuk akhirat orang lain. Mana yang dimaksudkan infak fisabilillah? Untuk akhirat orang lain, untuk dunia orang lain, Allah tuntut dan diberi pahala, kan? Tapi yang dimaksud infak fisabilillah ni ialah konteks untuk selamat orang daripada masuk ke neraka. Itulah infak fisabilillah. Tidak tu mana Ustaz? Ha? Tidak untuk selamat orang tu lagu mana? Tidak untuk selamat orang. Dia gini, infak ni atas dua maksud, duniawi, ukhrawi. Dua-dua ada bahagian pahala dia. Kan? Kita kalau tak bagi dia makan, dia mati. Ada pahala dia. Kalau tak bagi dia makan rohani, dia masuk neraka. Mana besar lagi? Tu bahagian hak ni, kata infak fisabilillah ni. Cuma semua dituntut. Infak bahagian perut dituntut, infak bahagian bahagian duduk dituntut. Cuma kita nak faham dia sebut fisabilillah ni, kena faham fisabilillah. Fisabilillah ni mana masa akhirat, pada jalan Allah ni. Sayap kiri ni, jihad ni. Kalau
lebih makan kau Islam, dia boleh buat amal, kamu boleh akhirat juga. Yalah, itu konteks dunia dia. Orang tak kata akhirat dia, dunia dia. Keperluan duniawi dia. Ha. Kita tak kata keperluan ukhrawi dia. Untuk akhirat juga. Ayolah, tapi dari sudut secara tak langsung, cara tak langsung. Hak akhirat langsung. Kan? Ini direct eh. Ni tak direct. Ni direct. Sebab kita kena biasa dua ni. Bukan kita mengecikkan hak perut ni, bukan. Hak dunia. Supaya kita puluh lebih hak akhirat ni. Sebab kadang-kadang orang ni dia tak pulung dua-dua, dia pulung sah je. Betul tak? Kebanyakan kalau kita tak mengaji kita begitu lah. Kebanyakan kita jadi gitu. Kita tekan hak satu je. Padahal kita kena dua-dua. Dalam konteks dunia mungkin ada bahagian pahala dia. Konteks apa tu akhirat pun ada bahagian pahala dia. Ada pahala dua. Pahala dua-dua. Pahala bahagian dunia orang yang tak fikir akhirat, syukur, pahala dapat. Pahala bagi orang yang buat kerja akhirat, syukur. Lepas tu bahagian yang untuk akhirat, syukur. Dalam hadis Nabi, semua Nabi galakkan. Cuma kita nak kata dari sudut hak lebih tu hak mana? Hak lebih tu hak akhirat lah. Confirm dah. Dia kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Haqqan ni makna dia iman pada makna. Kalau tak ada lima ni, iman pada lafaz. Lahum bagi mereka darajatun. Darjat. Darjat ni dia ada dua, darajat, daroka. Darajat ke atas, daroka ke bawah. Darjat syurga, daroka neraka. Fid darkil asfali minan nar. Cuma tadi makna dia ini golongan pertama. Kita sebut tadi manusia ni antara tiga golongan. Kita sebut dua, tak sebut lagi. Tadi susah payah untuk hak nak pegang hak Allah Nabi, mukmin. Satu lagi bukan Allah Nabi, hak dia. Pecah dua. Kalau hak dia tu bertulisan tapi batil, golongan termasuk Nasrani Yahudi, tak ada keterangan. Arab Mekah nak pegang tapi keterangan tak ada. Hak Nabi ni hak sahih. Hak batil ni, hak tak sahih ni, hak palsu ni, Yahudi Nasrani. Hak tak ada tulisan, Arab Mekah. Lepas tu satu golongan lagi Ustaz. Satu golongan lagi dia tak sanggup nak susah. Tadi sanggup susah, kan? Tapi sanggup susah satu untuk bawa angkat ajaran Allah, ajaran Nabi. Satu lagi dia kata Nabi ya, tapi hak dia susah juga, kan? So lagi tidak sanggup susah, munafik. Tiga tu ya. Dia tengok gitu. Sanggup susah. Tak sanggup susah. Tahu dah betul sama dia tahu tak tahu, makna dia tahu ke dia tak tahu, tapi tak sanggup susah. Asal tak sanggup susah tu, ulang ke tiga-tiga. Sanggup susah tu lah baru golongan hak tadi. Sanggup susah, lepas tu sanggup susah saja. Sebab sanggup susah saja, Arab Mekah sanggup susah. Sanggup susah sanggup mati. Arab Mekah sanggup susah sanggup mati. Betul tak? Betul tak tengok Arab Mekah ni sanggup susah sanggup mati tu. Bukan neraca lagi, sanggup mati. Tengok dulu hak dia jajan tu hak siapa. Kalau hak Allah Nabi barulah mukminun. Kalau bukan hak Allah Nabi tapi hak demo Yahudi Nasrani. Dan satu golongan kita tak sanggup susah, munafik. Tiga golongan tu. Mana golongan kedua tu pecah dua. Asas
Mana sangat susah, sangat mati. Tapi hak demo bukan awal. Jadi kita kalau kata oh, sangat susah kita, sangat mati. Tengok dulu hak siapa? Hak ujajah tu hak siapa? Kalau hak Allah Nabi baru mukmin. Sebab kata orang Mekah ni bahagian sangat susah mati. Dia sangat susah mati. Abu Jahal mati lagi Abu Jahal ni. Sangat susah mati. Tapi masuk neraka tak tahu lebih. Sebab apa? Sebab ada mau berjuang. Lepas tu benda ni kita kena cek sendirilah. Lahum darajatun, bagi mereka darjat di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan keampunan. Dan keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Dan rezeki yang mulia. Jadi sebab nombor satu, pembahagian harta peperangan ni kena Allah bagi ialah ayat nombor 5 tu. Ayat nombor 5. Apa dia? Kama akhrajaka, sebagaimana telah mengeluarkan Tuhan engkau dari rumah engkau. Dari rumah engkau. Ha? Perang Badar, Allah mengeluarkan sebab dengar berita kata Abu Sufyan ni bawa harta perniagaan maju kan, nak balik ke Mekah. Dia orang tahu dah kalau balik ke Mekah ni, harta ni dia nak buat modal untuk susah payah sangat mati untuk lawan Nabi. Susah payah sangat mati untuk lawan Nabi. Kalau orang toksik dok dunia kan. Apa mati dia hidup kan. Dia untuk mati ni. Untuk mati. Dah supaya pergi niaga. Lepas tu hanya saja cari harta ni nak lawan Nabi dan para sahabat. Tak mati. Susah payah cari duit, nak mati. Jadi secara zahir ni beza dengan sahabat ni, beza dia kandungan perjuangan tu. Hak Nabi sahabat ni wahyu, hak demo bukan wahyu. Tu je. Tapi sangat susah, sangat mati. Sangat susah, sangat mati. Orang munafik tak sangat susah, takut mati orang munafik. Tiga Lepas tu kita sebagai insan biasa, kita masuk Riana ni, nak masuk satu berat, nak dua toksik, hak tiga macam kita pula. Nampak tak? Dia jadi lagu tu dia. Cabaran tak? Jadi dia kata, kamu keluar daripada rumah kamu tu kan, aku yang mengeluarkan kan. Kalau mu nak keluar atau masuk perang, bukan masuk perang, mu keluar tu, kalau masuk perang mu tak keluar 300 ribu keluar habis. Ni 300 keluar. Sebab apa? Asal dia nak halang Abu Sufyan je. Lepas tu Allah buat jadi peperangan. Bila Abu Sufyan ni dah dalam keadaan okey dah, dalam keadaan nampak macam selamat dah, dia kau semula beritahu kepada bagi atau utusan, kata Abu Jahal tak payah pergi perang lah, kata tak pergi perang lah, kita selamat dah. Tak boleh pantang kita, sebab kita dah gantung Kaabah dah. Ya Allah dah, berilah kemenangan kepada kebenaran. Tiba-tiba bukan dia, jatuh maruah kita ni. Nak jadi perang juga ni. Jadi sebagaimana telah mengeluarkan engkau Tuhan engkau min baitika, dari rumah engkau, bil haq. Bila bil haq makna dia untuk menzahirkan kebenaran sebenarnya. Maksud segala apa susah payah Nabi dan para sahabat untuk menzahirkan hak benar mana. Tu je. Cara dia kena tahan Abu Sufyan daripada sampai ke Mekah, nanti dia guna harta ni lawan kita. Itu maksud asal dia.
Dan wa inna fariqa, dan sesungguhnya sekelompok dari orang-orang beriman itu untuk kan untuk apa ni? Untuk perang. Tidak menyukai. Sebab para sahabat setuju untuk merangi kaum Quraisy. Sebab dia setuju nak perang, tapi bukan haknya bersenjata. Dia nak tak senjata lah. Sebab masuk asal kedua dia bukan nak perang. Tiba-tiba kena perang kan? Jadi macam dilema lah kata apa. Kalau tahu perang, kita taklah banyak ni kita nak keluar kan. Jadi macam tak siap. Perasaan tak siap. Kurang bersedia lah. Kurang bersedia. Dia kata dalam mesyuarat Nabi kata kat sahabat, sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku untuk memberikan kemenangan terhadap salah satu dari dua golongan. Siapa ada salah dua golongan? Mana dia tak beritahu sama ada Abu Sufyan ataupun Abu Jahal. Dia kan dua golongan kan? Maka para sahabat setuju untuk merangi kaum Quraisy itu, sedang sebahagian lagi tidak menyukainya. Maknanya maksud bersyarat itu ialah kena lawan Abu Jahal. Sebahagian sanggup, sebahagian besar tak sanggup. Kami belum bersiap untuknya. Memang ni asal itu gitu. Ni kena faham, ni kena terjemah molek ni. Yujadilunaka ni maknanya bantah. Kalau bantah luar masyarakat kufur. Ni bantah dalam masyarakat. Syarat apa? Masyarakat tu amrullah. Kita ngaji dia, kalau bila benda ni melibatkan individu, istiharah kan. Bila melibatkan orang ramai, mesyuarat. Jemaah mesyuarat. Bila melibatkan orang ramai, mesyuarat. Syarat mesyuarat sesuatu yang tak ada teks. Teks tak keluar lagi lagu mana. Jadi nak buat tindakan ke mana? Mesyuarat. Bila ada teks dah, arahan, tak boleh mesyuarat. Contoh keluar ayat turun kata sembahyanglah kamu. Kita mesyuarat pula lah sembahyang kedak. Contoh tak? Ini mana mesyuarat hanya berlaku kepada sesuatu yang tidak ada teks. Jadi perlu ada satu jawapan. Barulah wujudnya mesyuarat. Jadi bantah dalam mesyuarat, ni bantah dalam mesyuarat. Sebab kena faham boleh, bantah Nabi ni hukum kufur. Lepas tu terjemuh ni, jangan sahabat bantah luar mesyuarat. Dalam mesyuarat ni kita boleh bercakap pencerangan. Mana bercakap luar daripada kehendak Nabi, bantah lah tu. Nabi nak lagu ni, nak lagu ni. Tapi bukan kufur sebab dalam mesyuarat. So yang kedua, bukan apa tu, teks tak ada lagi. Bila teks tak ada lagi, bila melibatkan umum, kena mesyuarat. Bila mesyuarat, hasil keluar hak ni. Tapi sahabat tak setuju sebab ni dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat tak apa. Mereka membantah engkau dalam mesyuarat fil haqi, tentang kebenaran. Apa tu tentang kebenaran? Setelah nyata bahawa mereka pasti menang. Pasti menang. Tuan bagi jaminan pasti menang. Tinggal pergi je. Tapi maklumlah, dalam keadaan zahir tu tak nampak makna kemenangan. Takut juga budanya. Macam kita lah, mu terjun pasti selamat. Tapi nampak laut tu nampak macam lemah. Betul tak? Selamat punya selamat. Terjun je. Selamat punya, bukan dia terjun laut. Terjun laut. Selamat punya terjun. Nampak laut tu nampak lemah, bukan nampak selamat. Apa punya? Kan? Makna terjun laut tu nampak lemah. Tak berani kita. Tak apa. Selamat, insya-Allah selamat. Kita nampak lemah. Tak terjun.
Ni Allah bagi jaminan ni kan. Menang. Ba'dama sesudah tabayyana jelas. Setelah nyata jelas bahawa mereka pasti menang. Mereka membantah engkau tentang kebenaran setelah nyata. Ka'annama seakan-akan suruh pergi perang tu yusaquna ilal maut. Mereka dihalau ke arah kematian. Mereka dihalau ke arah kematian. Yusaquna ilal maut. Jadi sahabat ni seolah-olah dapat gambaran lagi perang ni dengan senjata tak ada ni, lawan orang senjata ni. Macam nak suruh ni mati. Serah diri kepada kematian. Jadi masa ni tak ada pengalaman lagi kan. Sebab dalam sejarah sampai bila-bila kekalahan bukan kerana faktor zahir, tapi faktor dua benda tak ikut. Pertama, tak ada taat pada pemimpin. Yang kedua, tidak meletakkan kemenangan itu kepada Allah. Perang Uhud kalah bukan kerana apa tu hak zahir ni yang kita nampak ni, bukan kerana alat, bukan. Kerana tak ada syarat taat pada pemimpin, maka kalah. Perang Hunain asal kalah, tapi lalah menang juga. Tapi kes asal kalah tu ialah tidak meletakkan kemenangan kepada Allah. Dia kata kita ni ramai dah, kita ni menang punya, ramai dah kita ni menang punya. Padahal kemenangan tu Allah kan, bukan pada zahir. Mana dia dalam Islam beza sebab kemenangan dalam Islam dengan bukan Islam beza. Dalam Islam ni bila ada dua syarat ni, walaupun zahir tak ada menang, pasti menang. Bila bukan Islam, kalau bukan Islam, boleh jadi menang, boleh jadi kalah. Makna kalau bukan kerana zahir, mana ada ke tak ada zahir ni, boleh jadi menang, boleh jadi kalah. Dia boleh dua-dua. Tapi bila dalam Islam ni, bila ada dua syarat, walaupun zahir tidak nampak sebab kemenangan, tapi menang. Tidak pernah ada rekod bahawa tak ada dua syarat ni kalah, tak ada. Wahum yanzurun, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Sebab kematian, ya, bukan mati pun. Jadi yang kedua, dia kata sebab harta rampasan perang tu mesti Allah yang bahagikan. Dia kata muslimin diperingatkan bahawa dengan kehendak dan bantuan Allah lah rampasan telah didapati, maka hukumnya dapat pembahagian perlu dipatuhi. Buat Allah bagi menang. Allah bagi menang. Dan ingatlah ketika wa'id ya'idukumullah, Allah menjanjikan salah satu daripada golongan ini untuk kamu, ada kemenangan. Ihdat ta'ifatain ini salah satu daripada dua golongan ini untuk kamu, makna menang. Mana Allah suruh pergi belah hak bersenjata, tapi kamu lebih suka pergi lawan orang tak nak senjata. Ni takut apa ni? Panggil takut dalam sebab fitrah manusia. Fitrah. Takut dalam sebab ni, fitrah. Tapi bila arahan, tak layan kat fitrah ni, tak? Arahan ni suruh belah ni, walaupun pun nak belah ni.
Wa tawadduna, dan kamu menginginkan untuk berhadapan dengan anna ghaira zat syaukah, berhadapan dengan orang yang tak ada senjata. Syaukah ni kalau bahasa ni garpu. Garpu kan tajam Maksud garpu di sini orang yang tak benda tajam. Apa dia? Bersenjata. Untuk kamu ingin berebut golongan yang tidak bersenjata. Tuhan suruh pergi hak bersenjata. Mu lebih suka pergi hak tak nak senjata. Padahal Allah dengan peperangan ini untuk jadi peperangan ni asal dia, maksud asal perangan ialah untuk melemahkan semangat lawan Islam. Tujuan asal perang ni bila kalah, jadi nak lawan Islam jadi lemah. Itu tujuan asalnya. Nak melemahkan semangat musuh-musuh orang tak suka pada Islam, nak lawan Islam. Jadi Allah nak yuhiqqal haqqa, nak membenarkan kebenaran. Nabi tu tengok, mana kalau contohlah dalam peperangan Badar ni, mana kalau contoh selagi mana tidak menzahirkan, selagi mana benda tak berlaku, kan, tak berlaku kemenangan kepada pihak Islam lawan pihak kafir, maka orang kafir akan guna hujah bahawa Allah tak ada lek demo. Gitu je sebenarnya. Tengok sikit boleh menang, terbukti Allah lek siapa, kebenaran lek siapa. Sebab dia minta dah. Yang ada Allah sebut dalam Quran, kata kamu minta kemenangan. Kamu tu orang Mekah. Siapa dia? Abu Jahal. Di gantung kelabu Kaabah, ya Allah berilah kemenangan kepada pihak kebenaran. Dia duk suka pihak kebenaran tu, dia anggap dia, tapi dalam bentuk suka sangkaan. Tuhan nak dalam bentuk tulisan. Bentuk tulisan ni Nabi sahabat. Dengan kalimahnya dan menghafuzkan wa yaqta' keturunan. Dabir ni keturunan, ingat, Dabir ni keturunan orang-orang kafir dan keturunan dia yang ada kat muka bumi. Mana kalau Allah tak suka dengan keturunan, Allah tak suka. Buat orang nak hidupkan tauhid, dia nak menghidupkan syirik. Agar dia membenarkan kebenaran, liyuhiqqal haqqa, agar dia membenarkan kebenaran dan membatalkan kebatilan. Nak kata, nak beritahu bahawa nak secara zahir dia nampak kebenaran tu sebenarnya lek Nabi dan para sahabat sebenarnya. Walau karihal mujrimun, walaupun dibenci oleh orang-orang yang dosa. Berdosa sini musyrik. Mujrimun yakni musyrikun. Nak ajar apa kita? Manusia ni walaupun tak sahabat, kita betul lagi. Kalau layan perasaan kita, kenapa? Perasaan suka nak layan. Maksudnya sebenarnya yang menyebabkan syurga ni lawan tak suka tu. Hak kita tak suka tu kita lawan. Tapi kalau layan jenis barang suka tak suka ni, sahabat sendiri pun tak akan terpandu. Sebenarnya asal Allah suruh walaupun tak suka, hak tu baik ni. Ikut layan perasaan kita, suka mana tak suka mana. Mana suka tak suka kita ni takkan syurga, kita neraka. Sebenarnya yang Allah suka tu lah syurga. Yang kita suka, dok belah sana. Kan?
Yang Allah suka itulah ke syurga. Walaupun tak suka. Asal Allah suka. Hak tak, walaupun kita tak suka, Allah suka. Itulah ke syurga. Tapi kalau panduan kita hak baik tu hak kita suka, tara sahabat sendiri pun kan tak capai. Orang dia kalau ikut suka sahabat, tak segi perang Badar. Dia nak pergi perang, ada dia tak segi nak perang, nak lawan dengan orang tak senjata ni. Padahal asas kemenangan Islam tu berada situ. Tak? Waktu asal apa? 17. Dah berhentilah dah. Tak nampak sikit. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.